Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan penjaga murid-murid PPKI SMK Syed Masyuk untuk tahun 2021. Baiklah, rakaman ini adalah untuk tujuan taklimat murid PPKI SMK SN 2021 sempena pembukaan semula sekolah. Diharapkan informasi yang disediakan akan dapat membantu ibu bapa membantu menguruskan anak-anak ke sekolah di sepanjang musim pandemik ini. Baiklah, saya teruskan. Saya perkenalkan ini adalah pengetua sekolah kita iaitu Sahaja Sarina binti Syahari. Terusnya ialah tenaga pentadbir di SMK SM buat masa ini. Kita ada 3 pentadbiran, Puan Dahlina binti Darmin, Siti Hal Ihwan Murid, Puan Azina Abdul Aziz, Siti Kurikulum, Puan Siti Haidah binti Musa, Siti Petang, Puan Azizah binti Ahmad, dan saya, Siti Petang Khas, Puan Siti Nazmin binti Muhammad Fatim. Baiklah, selain daripada pengemakanan di sekolah, kita juga mempunyai 4 kurukanan mata pelajaran. Kurukanan mata pelajaran bahasa, Encik Masrin bin Muhammad. Kurukanan mata pelajaran sains dan matematik, Puan Zaiza binti Abdullah. Kurukanan mata pelajaran kemanusiaan, Encik Ilenggovan Musa Krishnan. Dan kurukanan mata pelajaran teknik dan vocational, Cik Julaila Arifin. Semua pentadbir sangat bekerjasama dengan kita di PPKI dan sangat membantu bila diperlukan. Sentiasa ada jika ada masalah. Jadi ibu bapa dan penjaga tidak perlu risau dengan iklim sekolah kerana warga sekolah sangat membantu. Seterusnya saya perkenalkan ini adalah guru dan PPM PPKI SMK Syed Masyuk setakat ini. Kita mempunyai 7 guru termasuk saya dan juga 2 PPM. Okay, seorang lelaki dan seorang perempuan. Kita menunggu kehadiran 3 lagi guru dan seorang PPM kerana kuota kita adalah 9 guru dan 3 PPM. Murid kita hingga ini berjumlah 45 orang. Jadi saya perkenalkanlah saya yang untuk unit kurikulum, yang menguruskan unit kurikulum. Sebenarnya adalah Puan Farahida Sajali. Pemulanya Cik Nur Faizanis Azwa Muhammad Amran. Cikgu Farahida adalah guru kelas Esther. Manakala Cikgu Anis adalah guru kelas Carnation. Seterusnya ialah unit hal ihwal murid. Iaitu Puan Rizia Hussein dan juga dibantu oleh Puan Noas Makarim. Puan Rizia adalah guru kelas Daphne dan Cikgu Nur Asma adalah guru kelas Balsam. Seterusnya adalah unit co-curriculum yang menjaga perjalanan unit co-curriculum dan juga aktiviti-aktiviti kejohanan luar sekolah diketuai oleh Encik Muhammad Kuzil Muhammad Hashim dan juga Encik Muhammad Khairi bin Samsudin. Encik Muhammad Khairi juga adalah guru kelas Erika. Ini adalah pembantu pengurusan murid, seorang lelaki dan seorang perempuan. Encik Khairul Kofizan bin Hussein dan Puan Siti Nur Ain binti Ajus. Mereka juga kebanyakan murid panggil Cikgu Khairul dan Cikgu Ain. Alhamdulillah, semua tenaga pengajar sangat memahami keperluan dan apa sahaja perkara yang diperlukan oleh murid berkeperluan khas. Ini adalah profil sekolah, alamat sekolah seperti yang tertera. Kod sekolah adalah BID 5065, grade sekolah adalah grade A, sekolah harian bandar. Yang tertera juga adalah nombor telefon, nombor fax, tujuan kata dan warna korporat serta moto sekolah. Di bawah ini adalah kekuatan sekolah. Pagi mempunyai seramai 60 orang, guru petang 40 orang, bilangan guru PPKI adalah 6 orang, bilangan anggota kumpulan pengurusan adalah 14 orang. Ini adalah jumlah murid kita termasuk murid PPKI. 1,628 orang. Murid PPKI berada di sesi pagi sahaja.
Murid petang hanya adalah murid inklusif, iaitu murid yang berada sepenuhnya di aliran perdana. Motto sekolah ialah berdisiplin, mematuhi undang-undang dan peraturan sekolah. Seperti mana murid perdana, begitu jugalah harapan saya untuk murid-murid berkeperluan khas. Okey, ini adalah misi sekolah SMK Syed Mashur, berusaha mengupayakan sistem pendidikan berkualiti untuk melahirkan insan terdidik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek demi menjamin kesejahteraan negara. Okay, misi sekolah SMK Syed Mashur berusaha merealisasikan pembangunan potensi warga sekolah untuk memenuhi aspirasi negara melalui kepimpinan dan pengurusan organisasi yang berkesan, penyampaian PDPC berkualiti, pengurusan pencapaian kurikulum, dan co-kurikulum berkualiti. Sebenarnya segala aspek berkaitan pendidikan akan kita bangunkan juga bukan untuk murid aliran perdana tetapi juga untuk murid berkeperluan khas. Okey, baiklah. Ini adalah waktu yang penting untuk maklumat ibu bapa. Okey, ini adalah khusus untuk murid berkeperluan khas. Okey. Waktu persekolahan biasa iaitu harian Isnin hingga Khamis bermula 7.30 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian hari Jumaat 7.30 pagi sehingga 12 tengah hari. Okay, baiklah, bagaimanapun untuk bulan Ramadan, Isnin hingga Khamis pembelajaran dipendekkan. Okay. Jadi 7.30 pagi hingga 12 tengah hari dan Jumaat seperti biasa 7.30 pagi hingga 12 tengah hari. Okay, baiklah. Saya mohon ibu bapa pastikan anak-anak sampai di sekolah sebelum 7.30 pagi. Kerana waktu pembelajaran akan bermula pada jam 7.30 pagi. Jadi paling lewat kalau boleh hadirlah hingga 7.29 pagi. Okay. Kiranya anak tuan-tuan dan perempuan tidak dapat hadir atau pelbagai kesempatan, mohon maklumkan guru kelas dengan segera. Okay. Jadi kita maklum di mana keberadaan anak perempuan sebelum jam 8 pagi. Kerana kita perlu mengisi sistem kehadiran murid di dalam aplikasi pengurusan data murid atau ringkasnya APDM. Setiap hari guru kelas perlu mengisi sistem tersebut sebelum jam 8 pagi. Jadi mohon sesegera mungkin ibu bapa maklumkan ketidakhadiran anak-anak, okay, agar mudah guru kelas maklum keberadaan anak perempuan kerana tidak hadir ke sekolah. Okey, waktu tiba sekolah. Okay. Waktu tiba saya asingkan kepada dua kumpulan. Mengapa? Kerana laluan di dalam sekolah tu agak sempit. Guru-guru perlu punch card sebelum jam 7.20. Jadi kita galakkan aliran kenderaan masuk adalah pada sehala sahaja supaya tidak bertembung laluan masuk dan keluar di laluan yang sempit di dalam sekolah, terutamanya di antara koperasi dan kantin. Okay. Dalam adalah amat sempit dan kalau boleh saya ulangi, kita utamakan laluan sehala masuk sahaja. Kerana guru perlu hadir awal, guru perlu punch card dan guru perlu bertugas. Jadi kita nak elakkan sebarang permasalahan di dalam sekolah di awal pagi. Itu waktu kritikal setiap hari di sekolah. Okey, khusus untuk murid pendidikan khas, waktu tiba paling awal kita mohon hadir 6.55 pagi. Jangan datang terlalu awal kerana tidak ada guru yang sampai terlalu awal. Kebanyakan guru tinggal luar dari kawasan Batang Kali. Jadi saya mohon ibu bapa jika hendak hantar anak seawal 6.55 pagi. Guru yang bertugas pada awal pagi ialah Encik Muhammad Fizil dan Encik Muhammad Khairi. Jadi mohon ya beri kerjasama hadir paling awal pun 6.55 pagi. Okey. Jadi tindakan apa yang perlu dilakukan ialah ibu bapa atau penjaga tinggalkan anak di kantin sekolah. Okey. Bukan tidak dibenarkan masuk ke kawasan depan kelas PTKI. Okey. Gunakan pintu masuk hadapan sahaja.
tidak dibenarkan masuk menggunakan kenderaan. Kenderaan tuan-puan perlu diparkir di luar sekolah. Maksudnya jika ibu bapa mahu hantar ke kantin sekolah, pastilah motor ataupun kereta ataupun van di luar sekolah. Kemudian pimpinlah anak masuk ke kantin sekolah. Kita galakkan anak murid berdikari kerana bila dah masuk sekolah menengah, keutamaan kami ialah menjadikan anak murid ini berdikari. Jadi janganlah risau jika masuk ke kawasan sekolah. InsyaAllah kami akan menjaga anak tuan-puan dengan sebaiknya. Kami mohon ibu bapa ataupun penjaga akurlah dengan peraturan ini. Okay? Kantin sekolah dan pondok pengawal tidak jauh. Jadi jangan risau. Tinggalkan anak di kantin bersama-sama Cikgu Puja dan Cikgu Khairi. Jika hadir terlalu awal, mohon tunggu bersama anak di kantin supaya anak tidak pergi ke tempat lain. Okay? Tidak dibenarkan masuk ke kawasan kelas PPKI yang menghadap padang itu, tidak boleh ya. Selagi belum 7 suku pagi tidak dibenarkan masuk ke kawasan PPKI kerana bimbang akan bertembung dengan kenderaan yang masuk dengan segera di dalam ni, sebab kadang-kadang guru ataupun staff yang masuk kerana perlu punch-card lebih awal. Ingat ya, guna pintu masuk hadapan sahaja yang ada pondok pengawal itu. Okay? Tidak dibenarkan masuk menggunakan kenderaan. Saya mohon sangat kerjasama ibu bapa. Okay? Bagaimanapun, sekiranya anak-anak tuan-puan tidak boleh berjalan, iaitu menggunakan kerusi roda ataupun menggunakan tongkat, mohon hadir 7 suku pagi ke atas. Maksudnya 7 suku pagi hingga 7.30 sahaja. 7.30 pagi sahaja. Tinggalkan anak di hadapan kelas PPKI. Tidak boleh mandi laju. Tidak boleh memandi dengan laju. Pastikan tidak melebihi 30 km per jam dalam kawasan sekolah. Okay. Untuk situasi ini, hanya murid yang tidak boleh berjalan sahaja dibenarkan dihantar ke hadapan kelas PPKI. Murid yang boleh berjalan, saya mohon hantarkan ke kantin antara waktu ini. Supaya bila murid selepas 7 suku pagi, guru Encik Kuzul dan Encik Muhammad Khairi akan mengiringi anak murid tersebut beramai-ramai ke kelas PPKI. Okay? Jadi, untuk murid yang tidak boleh berjalan, memerlukan alat, okay, 7.30 pagi hingga 7.30 pagi, 7.15 pagi hingga 7.30 pagi sahaja. Jadi, di hadapan kelas PPKI, Puan Riziang dan Puan Nur Asmah serta PPM akan menunggu di pintu hadapan kelas. Jadi saya mohon waktu tiba sekolah ini difahami oleh semua ibu bapa dan penjaga. Okay. Saya mohon sangat kerjasama akur pada peraturan ini agar mudah pengurusan kita setiap hari. Seterusnya, apa yang akan dilakukan pada waktu sekolah? Ini adalah secara grafik. Ini adalah ini adalah pintu pagar hadapan. Jadi ibu bapa hanya dibenarkan dan murid masuk melalui pintu pagar hadapan. Parking motor ataupun kenderaan berhadapan bertentangan dengan kawasan sekolah tu. Ada kawasan lapang di luar tu, boleh parking di situ. Kemudian lintaslah dengan selamat. Okey. Masuk melalui pintu hadapan dan kemudian terus ke kantin. Ini adalah kantin. Tak jauh. Sukat suhu dulu di sini. Jika tak sempat, nanti Cikgu Kuzul dan Cikgu Khairi akan sukat suhu di kantin. Ini adalah kantin. Okey. Buat murid yang menaiki basikal, mereka dibenarkan masuk melalui pintu pagar belakang. Maaf, itu silap sikit. Pintu pagar belakang. Okey, di sini juga dilarang masuk dengan kenderaan kereta atau motor ataupun 4x4 dan sebagainya. Kerana di hadapan ini ada guru bertugas untuk menyukat suhu semua murid yang masuk melalui pintu pagar belakang. Jadi, tetapi murid yang menaiki basikal boleh melalui pintu pagar belakang. Murid lain semua melalui pintu pagar hadapan. Okay. Sekiranya murid menaiki basikal, okay,
Mereka boleh terus ke kelas PPKI kerana mereka akan parking basikal di sini. Puan Asma dan Puan Rija akan menunggu di sini. Tetapi jam 7 suku pagi baru boleh ke PPKI. Jadi uruskanlah waktu kehadiran ke sekolah. Sekiranya hadir terlalu awal, tunggulah dulu di kantin, kemudian barulah bergerak ke kelas PPKI. Okey. Murid yang hadir antara 6.55 pagi hingga 7 pagi wajib berkumpul di kantin. Okay. Murid yang masuk melalui pintu pagar belakang juga perlu ke kantin sekiranya hadir pada jam 6.55 pagi hingga 7 suku pagi. Okay. Pukul 7, 16 minit pagi, murid akan bergerak ke kelas PPKI bersama-sama guru. Jadi mereka berkumpul di sini, Cikgu Fuzia dan Cikgu Khairi akan bawa ke kelas keterangan kelas PPKI di sini. Okey, kebiasaannya kita akan check, kita akan bagi taklimat setiap pagi, kita akan check suhu jika ada yang tak ingat suhu, okey, yang diambil di pondok pengawal. Okey, kemudian kita akan bagi taklimat kebersihan dan apa aktiviti untuk hari itu, kita juga akan check kehadiran apa semua di sini. Okey. Jadi, buat ibu bapa yang menghantar anak yang tidak boleh berjalan atau menggunakan kursi roda, ini adalah drop off point. Okey, tinggalkan anak di sini. Okey, tandu perlahan kerana di sini selalu penuh dengan anak-anak murid. Okey, tandu perlahan, pusinglah perlahan kerana kawasan parkir adalah luas di hadapan kawasan PPKI dan kemudian terus keluar. Pastikan tidak memandu dengan laju di dalam kawasan sekolah. Tidak lebih 30 km per jam. Okey. Jadi di sini kenapa saya tidak benarkan hadir awal terus ke PPKI? Kerana kita tidak tahu kawasan ini agak gelap pada awal pagi. Kita pernah ada kejadian sebelum ini, ada ular di sekitar ini. Kadang ada di atas, ada yang di dalam pasu, ada yang di bawah meja, ada yang di tepi longkang. Jadi kita takut anak-anak tak perasan binatang berbahaya ini. Jadi di belakang ini adalah ladang kelapa sawit. Kita tidak dapat lari daripada haiwan-haiwan liar ini. Jadi sebab itulah saya mohon, yang hadir awal pagi tu kumpul dulu di kantin. Ada guru yang menjaga, ada tempat duduk. Jadi murid selesa berkumpul situ selamat. Kemudian bergerak ke PPKI apabila waktu dah cerah. Yang 7 suku tadi, yang murid yang tak boleh berjalan, tujuan dia supaya pada waktu itu keadaan trafik dalam kawasan sekolah dah reda, jadi bolehlah masuk dengan kenderaan. Okey, jadi saya mohon perkara-perkara ini dipatuhi oleh semua ibu bapa, penjaga dan anak murid. Ini adalah rutin harian. Dia tidak berlangsung pada hari pertama sekolah sahaja. Ia berterusan sehingga hujung tahun. Okay. Terusnya, waktu sesi pembelajaran adalah 7.30 pagi sehingga 9.30 pagi. Murid akan rehat, murid PPKI tidak sama seperti murid perdana. Waktu rehatnya adalah pada jam 9.30 pagi hingga 10 pagi. Baiklah, saya susun langkah-langkah bagaimana perjalanan waktu rehat itu berlangsung. Okey, yang pertama, ada 2 pilihan untuk setiap anak PPKI. Pilihan pertama, ibu bapa tempah makanan secara online menggunakan Google Form. Google Form ni telah disediakan oleh Puan Farahida. Jadi bila dia mohon ibu bapa isilah dia. Okey, ataupun pilihan kedua adalah murid membawa bekal makanan. Sekiranya murid membawa bekal makanan, di dalam Google Form ni perlu juga diisi. Tetapi tulislah tiada tempahan. Pastikan tempahan itu diisi seminggu sekali, isilah dengan betul. Sekiranya ibu bapa dah order untuk hari tersebut, tetapi kemudian anak-anak bawa bekal juga. Sekiranya ibu bapa tidak maklumkan lebih awal, kami akan tetap membelikan juga makanan untuk anak puan-puan. Kami kena beri juga pada anak puan-puan terpulang dia nak makan pada waktu itu juga atau dia akan bungkus bawa pulang. Jadi maksudnya katalah pada hari Isnin tu puan-puan dah order, tapi anak nak bawa bekal, tidak mengapa. Puan-puan boleh cancel order sebelum jam 8 pagi. Atau sekiranya tidak sempat, kami belikan juga, tetapi kemudian anak puan-puan boleh bawa pulang makanan tersebut. Okey, yang seterusnya, pada awal pagi, cikgu-cikgu akan hantar order ke kantin.
Dan kemudian pada jam 9 suku, lebih kurang macam tu, PPM akan bergerak ke kantin dan diambil makanan yang dah simpah di kantin sebelum rehat. Itulah sebabnya kita perlu order lebih awal supaya kita boleh tempah di kantin lebih awal dan mengelakkan kesilapan order berlaku. Okey, seterusnya yang ketiga, murid ni tak perlu bergerak ke mana-mana ya tuan-tuan. Dia akan duduk sahaja di meja dia, duduk sahaja di kelas dia. Murid makan di meja masing-masing pada waktu rehat dan dipantau guru. Pada masa ini selepas PPM bawa makanan balik ke kelas, PPM dan guru akan agihkan kepada anak murid. Okey, akan agihkan kepada anak murid. Jadi anak perempuan akan duduk di meja sahaja. Kemudian setelah dia selesai makan, murid membersihkan meja sendiri selepas makan. Okey, kita akan sediakan tisu, dia lap dan kemudian dia buang. Dan kemudian secara bergilir, mereka membasuh tangan di tandas ataupun di pintu dapur secara bergilir-gilir. Okey, saya galakkan ibu bapa gunakan sudu pakai berang kerana anak-anak tak perlu berasak di sinki. Kerana keadaan kuartus kita tidaklah besar mana. Anak-anak kita pun bertubuh besar. Jadi kita elakkan kesesakan seperti mana yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Okey. Kemudian sampah dibuang ke dalam tong sampah juga secara bergilir-gilir. Kita tak nak murid berkumpul di tong sampah. Okey. Ya, secara bergilir-gilir. Okay. Kemudian, murid yang membawa bekalan makanan perlu menyimpan dalam bekas plastik dan bawa balik ke rumah. Okay. Untuk makan di kelas, saya galakkan elakkan makanan yang berkuah. Kerana murid-murid ni tidak pandai lagi menguruskan makanan mereka. Tumpah-tumpah kadang ke beg, jadi dia tak selesa berminyak-minyak beg. Okay. Jadi, bekalkan anak dengan makanan yang sesuai, yang tidak terlalu berkuah. Kerana kita simpati kadang-kadang ada kuah setumpah dia tak sempat nak makan. Okey. Ini adalah perjalanan waktu rehat. Terusnya ini adalah pula waktu pulang sekolah. Okey. Untuk pulang sekolah kita perlu akur pada arahan terkini KPM yang mahu menyuraikan murid secara berperingkat-peringkat. Okey, dia bermula dengan pekarangan. Murid akan diasingkan berperingkat-peringkat mengikut kelas. Okey. Jadi murid akan berada di pekarangan kelas. Okey. Murid akan dikumpulkan di sini sebelum bergerak pulang melalui pintu pagar hadapan. Okey. Sama juga seperti waktu pagi, semua murid PPKR perlu pulang melalui pintu pagar hadapan. Ibu bapa pakai kenderaan luar sekolah dan ambil anak di sini. Okey. Hanya murid berbasikal sahaja dibenarkan melalui pintu pagar belakang. Yang berjalan kaki, yang naik kereta, yang naik van perlu melalui pintu pagar hadapan. Okey. Kerana kita ada laluan keluar masuk yang khusus untuk semua murid SMK SM. Okey. Tidak boleh mengambil anak di dalam sekolah kecuali murid bertongkat atau berkerusi roda. Buat masa ini kita hanya ada seorang murid yang bertongkat, tak ada murid yang berkerusi roda, yang lain masih boleh berjalan. Jadi semua perlu melalui pintu pagar hadapan. Kita berjalan dan berbasikal kita benarkan melalui pintu pagar belakang. Okay. Saya mohon ibu bapa jangan terlalu lewat mengambil anak kerana kita nak elakkan kesesakan berlaku di pintu pagar hadapan apabila murid perdana pulang. Okay, untuk maklumat ibu bapa, anak murid PPKR pulang lebih awal daripada murid perdana. Jadi sekiranya mereka pulang awal, ambillah awal di pondok pengawal. Okay. Kemudian jangan terlalu lewat kerana PPM ada waktu rehat mereka dan pengawal keselamatan juga ada urusan kerja mereka yang lain pada waktu tengah hari. Dibimbangi tidak ada yang menjaga anak puan-puan yang di sini. Jadi saya mohon ibu bapa ambil anak, kalau boleh jangan lewat. Jika berlaku kelewatan, mohon maklum segera dengan ibu bapa. Okay. Mohon maklum segera dengan ibu bapa, dengan guru. Okay. Okay. Ini adalah jadual penguraian waktu pulang. Okay. Kat sini ibu bapa kena faham, kita ada kumpulan A dan kumpulan B. Okay, maksudnya kan kita jadual kita bergilir.
Okey, untuk Isnin hingga Khamis kan murid patutnya pulang pukul 1 petang. Okey, disebabkan kita ada jadual penilaian waktu pulang, kita akan lepaskan kelas berperingkat-peringkat. Okey, pada hari Isnin hingga Khamis, minggu yang kumpulan A bersekolah, kita akan lepaskan dahulu kelas Besni. Okey, 5 minit kemudian kita lepaskan anak-anak kelas Carnation daripada kelas dia. Kemudian 5 minit kemudian 1:10 petang kita lepaskan anak Esther. Okey. Jika pada minggu itu adalah kumpulan D yang bersekolah, Isnin hingga Khamis tu, kita akan lepaskan dulu kelas Erika, kemudian 5 minit kemudian kita akan lepaskan kelas Balsam. Erika ataupun Fuchsia, sama je. Okay. So, hari Jumaat, oleh sebab anak murid balik pukul 12, kita akan suraikan sebegini. Kita akan mulakan dengan kelas Besni, 5 minit kemudian kelas Carnation, 5 minit kemudian kelas Esther. Minggu itu kumpulan B bersekolah. Okay, Jumaat tu terkena pada giliran kumpulan B. Okay, pada 12 tengah hari kita akan lepaskan Erika dan Fuchsia. Kemudian 12:05 tengah hari kita akan lepaskan kelas Balsam. Okay. Ini pula jika ini adalah jadual penilaian waktu pulang pada bulan Ramadan. Okay, Isnin hingga Khamis oleh sebab balik pukul 12. So, kita sama saja cara kita melepaskan murid, kita suraikan dengan perbezaan 5 minit ikut giliran hari dia bersekolah. Sama juga Jumaat sama, kerana pulang pada jam 12 tengah hari, sama sahaja. Okey. Hanya pada hari Isnin dan Khamis ia berubah sedikit dan murid kurang lebih awal. Okey. Ini adalah jadual waktu bergilir untuk pembelajaran bersemuka. Maksud pembelajaran semuka ialah anak murid perlu hadir di sekolah. Oleh sebab kita tidak cukup kelas, seperti yang dah sedia maklum. Okey, ini adalah kita akan gilirkan murid mengikut jadual minggu 1 dan minggu 2. Jadual waktu pembelajaran sama. Okey, jadual itu sama. Okey, tapi yang membezakan adalah kehadiran murid ke sekolah ataupun yang berada di rumah. Yang berada di rumah, yang tak hadir sekolah kerana jadual bergilir akan menjalani PDPR. Maksudnya, sama seperti PKP sebelumnya, anak duduk di rumah, ada latihan yang cikgu beri. Okey, kumpulan A adalah kumpulan Esther, kelas Esther, Carnation, Besni. Kumpulan B adalah kumpulan Balsam, Erika dan Fuchsia. Okey, so hari Isnin, minggu 1, ini kumpulan A akan bersekolah dahulu. Siapa kumpulan A? Inilah dia, anak-anak Esther, anak-anak Carnation, anak-anak Besni. Kumpulan B akan bersekolah pada hari Selasa dan hari Khamis untuk minggu pertama. Okey. Anak-anak kumpulan A akan bersekolah hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Itu 3 hari. Minggu 1 dikira bermula pada 5 April, Isnin nanti. Jadi, maksudnya selepas itu minggu kedua akan digeruti oleh kelas minggu kedua. Kumpulan B akan bersekolah hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Kumpulan A hari Khamis dan hari Selasa dan hari Khamis. Okay. Saya rasa ibu bapa faham tentang penggiliran ini. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa kerana memang tidak mempunyai kelas fizikal yang mencukupi. Okay. Jadi sama-samalah kita bersabar dalam keadaan yang tidak selesa ini. Okay. InsyaAllah guru dan PTM akan buat yang terbaik untuk anak-anak puan-puan. Okay. Okay, ini adalah jadual waktu minggu pertama. Hari Isnin, kelas Esther, Carnation dan Besni. Apa yang akan jadi pada kelas Balsam dan Erika atau Fuchsia? Murid tidak perlu hadir ke sekolah tetapi menjalani pembelajaran di rumah, PDPR. Okey. Sekiranya murid yang perlu hadir tetapi dia tidak hadir ke sekolah, tidak ada PDPR yang dijalankan. Contoh ada anak murid Esther, Carnation dan Besni, sepatutnya mereka ke sekolah. Tetapi ada yang tidak boleh hadir. So, anak murid yang tidak hadir ini atas faktor mungkin kesihatan ataupun appointment hospital ataupun hal-hal kecemasan lain, tidak ada PDPR disediakan. Murid dianggap tidak hadir bersebab. Mohon ibu bapa maklumkan pada guru, dan juga kemudian susulkan juga dengan surat ketidakhadiran atas sebab apa. Kehadiran yang tiada sebab dianggap penting. Jadi saya perlu maklum ibu bapa, sama seperti murid perdana, kehadiran dalam WhatsApp dianggap tidak rasmi.
Yang rasmi adalah melalui surat. Sama ada melalui email ataupun surat bertulis. Surat boleh bertulis tangan atau bertaip. Lampirkan juga surat appointment hospital sekiranya anak ada appointment hospital. Atau lampirkan juga dengan MC sekiranya anak tidak sihat dan ke klinik. Okey? Jadi jelas ya, apa itu ketidakhadiran jika pada waktu mereka perlu hadir ke sekolah. Okey, bagaimanapun untuk murid yang tidak hadir ke sekolah tetapi menjalani pembelajaran di rumah PDPR, kehadiran kita akan ambil dari kehadiran online yang kita beri pada WhatsApp group. Okey, sama seperti PDPR yang berlaku dan berlangsung di musim PKP sebelum ini. Okey, begitu jugalah kita akan teruskan pada 5 April nanti. Okey, maksudnya kehadiran akan diambil pada murid yang memberi respon arahan guru. Okey, jadi kita akan cuba mudahkan ibu bapa. Kita akan beri latihan pada hari yang dia datang sekolah. Contoh pada hari Selasa dia datang sekolah, kita akan bekalkan dia dengan latihan yang boleh dia lakukan semasa PDPR di rumah. Jadi ini adalah lebih mudah untuk ibu bapa. Guru akan tanda pada buku mereka apa yang mereka perlu buat dan murid perlu buat di rumah pada waktu ini. Dan cikgu akan memantau dari sekolah adakah murid siap, jika tak siap, jika ada masalah apa yang perlu dilakukan, boleh berhubung dengan guru di dalam grup WhatsApp kelas anak perempuan. Kita dah menjalani beberapa kali PDPR, jadi saya rasa ibu bapa faham. Meskipun anak itu pernah bersekolah rendah, sama sahaja konsepnya. Okey, murid itu akan buat latihan di rumah dengan bantuan ibu bapa. Okey, jadi saya mohon ibu bapa faham. Okey, pembelajaran di rumah ni kehadirannya tidak diambil kira ya. Jadi perlu apa? Perlu sentiasa alert lah dengan arahan dari semasa ke semasa. Okay. Ini adalah minggu kedua. Pada minggu kedua kita dapat lihat pertukaran. Hari Isnin pula Basem dan kelas Erika Fushia akan ke sekolah. Yang sebelum ini Esther Carnation Daphne. Sebab bila kita dah bergilir begitu, okay, kita akan dapat genap 5 hari persekolahan untuk setiap 2 minggu. Okay. Dalam minggu keempat. Dari Khamis 29 April, okay, sekolah cuti umum, cuti nuzul Al-Quran. Okay. Pengurusan PDPR di rumah adalah khusus sekiranya anak perempuan ada masalah jantung, masalah pinggang, kanser atau lain-lain penyakit yang dikategorikan berisiko tinggi adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa sepenuhnya. Justru kehadiran murid ke sekolah adalah pertimbangan sewajarnya dari ibu bapa. Apa jua ketidakhadiran anak ke sekolah perlulah bersurat. Okay, jika tidak sempat bersurat, maklumkan terlebih dahulu melalui WhatsApp ataupun call guru kelas masing-masing. Okey, pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku perkara tidak diizini pada murid berkebutuhan khas MDK yang berisiko tinggi di dalam kawasan sekolah. Sekiranya ibu bapa risau anak-anak ada masalah kesihatan dan risau dengan pandemik COVID, boleh rehatkan anak dengan syarat beri surat rasmi kepada kami untuk kami maklum. Okey, untuk kami maklum. Okey, boleh juga email, tiada masalah, kami boleh cetak. Okey, boleh tulis surat bertulis tangan, boleh tulis surat bertaip, tidak ada masalah. Janji ada hitam putih memaklumkan ketidakhadiran anak masing-masing. Okey. MDK yang tidak boleh hadir ke sekolah kerana istirahat kesihatan. Contoh, ada ahli keluarga yang perlu kuarantin. Okey. Ataupun dikategorikan sebagai berisiko tinggi, ada operation dan sebagainya, akan mengikuti PDP di rumah secara bergila mengikut jadual yang ditetapkan. Okay. Pelaksanaan PDP bagi MDK yang berada di rumah bergantung kepada keupayaan MDK dengan sokongan ibu bapa dan penjaga. MDK memulakan sokongan maksimum akan dibekalkan dengan pack activity. Pack ini mengandungi aktiviti latihan yang melintasi pelbagai mata pelajaran yang diajar di kelas. Murid yang tidak hadir ke sekolah atau faktor temu janji di hospital atau tidak sihat bagaimanapun akan menyiapkan latihan yang tertangguh di sekolah. Tiada pack aktiviti akan dibekalkan. Contoh, hari Isnin ada anak murid SP yang tidak sihat, okay, ataupun ada yang ada appointment di hospital. Okay. Latihan yang ada tu tidak dijadikan sebagai PDPR. Itu adalah latihan yang tertangguh. Murid akan siapkan di sekolah.
dengan bantuan guru dan PTM. Okey, tiada plan aktiviti akan dibekalkan. Jadi, berapa perlu maklum hal itu. Seterusnya adalah etika berpakaian sekolah dengan lengkap. Ini adalah pakaian murid sekolah menengah untuk murid lelaki di SMK-SM. Kita ada, perhatikan di sini kita ada lencana seperti yang telah saya maklumkan sebelum ini. Lencana kecil di collar hujung belah kiri collar baju anak. Okey, yang besar di sini. Lencana sekolah saiz kecil. Ini adalah lencana sekolah saiz standard. Ini adalah kemeja putih lengan pendek. Tali pinggang yang dibenarkan ini sahaja berwarna hijau dan buckle-nya seperti ini. Tidak boleh ada buckle yang pelbagai design. Kerana ini adalah murid sekolah, dia perlu faham bahawa sekolah tertakluk pada peraturan yang khusus. Okey. Tali leher sekolah ya, bukan tali leher sekolah lain. Okey, tali leher SMK SM boleh dibeli. Okey, lencana kecil dan besar serta tali leher boleh dibeli di koperasi sekolah. Saya pasti ramai ibu bapa telah pun membeli keperluan tersebut. Okey. Luar warna hijau gelap ya. Kalau murid baru bukan biru tua lagi dah. Hijau gelap. Okay, seterusnya untuk murid perempuan, murid bukan Islam yang memakai pinafore, pastikan baju kemeja adalah kemeja putih lengan pendek. Okey, tidak digalakkan memanggang lengan panjang. Mudahkan anak untuk belajar dan menguruskan diri di sekolah. Kemudian mereka perlu membeli tali leher seperti murid lelaki. Okey, pinafore berwarna biru muda, labuh sampai lutut dan butang tutup di pinggang. Ini pinggang. Okey. Tudung kepala putih yang tidak singkat tudung sekolah putih, ada lencana dijahit di tudung. Jangan dijahit di baju, tak nampak nanti. Okey. Itu murid bukan Islam yang suka memakai pakaian baju kurung. Tidak perlu memakai tudung. Okey. Tidak perlu memakai tudung. Pakai baju sekolah, baju kurung putih dan kain ni, biru muda. Okey. Okey, ini adalah kasut dan stokin. Okey, kasut seperti peraturan KPM, kasut putih, stokin putih, kasut hitam, stokin hitam. Tidak dibenarkan kasut putih, kasut hitam, stokin putih atau kasut putih, stokin hitam. Tidak dibenarkan. So, warna stokin dan kasut haruslah sepadan. Okey, ini adalah pakaian pendidikan jasmani yang dibenarkan sahaja. Kita telah maklum dalam grup, inilah dia. Okey, t-shirt ni design baru dan murid sangat-sangat digalakkan memakai seluar tracksuit sekolah supaya dia kelihatan seragam. Okey, bagaimanapun, berikutan pandemik COVID-19, aktiviti pendidikan jasmani ditangguhkan. Murid tidak dibenarkan memakai pakaian pendidikan jasmani ke sekolah sehingga dia beritahu. Jadi setiap hari anak murid perlu berpakaian sekolah, uniform sekolah yang lengkap dari hari Isnin hingga Jumaat. Okey, kekemasan dan kebersihan diri ini adalah perkara paling asas untuk anak-anak kita. Okey, rambut harapan tidak tutup mata. Okey, tidak dibenarkan mengkerinting atau mewarnakan rambut. Tidak dibenarkan. Atau untuk perayaan dan sebagainya tidak dibenarkan. Okey, rambut bahagian tepi tidak tutup telinga. Okey, sideburn ataupun pelipis tidak boleh melebihi garis tengah hidung. Ini jangan lebih panjang sampai ke telinga. Rambut bahagian belakang tidak mencecah collar. Okey, maksudnya 1 hingga 2 cm di atas collar baju. Okey, kita perlukan anak murid yang rambutnya kemas, dia akan selesa belajar. Okey, untuk murid lelaki. Untuk murid perempuan, okey, rambut sama juga tidak boleh menutup mata, pipi atau bahagian harapan kepala, dilarang warnakan rambut. Okey, kemudian rambut yang panjang diikat dengan kemas menggunakan ribbon atas rambut rambut ni. Okey, warna putih atau hitam saja, tidak boleh berwarna-warni. Cara mengikat rambut adalah seperti ekor kuda, ponytail ini. Atau rambut yang panjang mesti didandan. Dilarang berambut pendek menyerupai lelaki tidak boleh Okay, kuku pastikan sentiasa pendek, tidak boleh mewarnakan kuku dan kuku juga tak boleh panjang. Inai juga tidak dibenarkan Okey, sama-sama kita
mengamalkan SOP COVID sama ada di luar sekolah atau di dalam sekolah. Pastikan kerap membasuh tangan, pesan anak ada penjarakan sosial, guna pelitup muka. Elakkan 3S, sesak, sempit dan sembang dekat. Okay. Sebab anak-anak kita kadang suka bersembang dekat-dekat. Okay. Dan dia suka berkumpul. Okay. Dan dia suka berada di tempat yang sesak. Okay. Amalkan juga 3W, wash, wear and warn. Okay. Cuci, pakai dan amaran. Okay. Pastikan anak-anak memakai pelitup muka seikhlas sepanjang masa. Okay. Kita akan sentiasa galakkan anak-anak cuci tangan. Jika ada ibu bapa yang membekalkan anak dengan sanitizer pun boleh. Kita pun ada juga sanitizer di sekolah. Okay. Ini adalah operasi borang perisytiharan kesihatan. Telah saya maklumkan sebelum ini. Okay. Okay, ada surat yang perlu diserahkan. Surat akuan ini bertujuan menentukan bahawa semua ibu bapa dan penjaga telah menerima maklumat rasmi secara bertulis dari pihak sekolah mengenai operasi persekolahan yang dibuka pada tarikh yang ditetapkan oleh KPM. Okey, untuk itu sekian sahaja taklimat saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan penjaga yang berusaha memahami aturan sekolah yang ditetapkan. Sama-sama kita menjaga anak murid kita yang berkeperluan khas ini. Terima kasih.